Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari ya. Selamat pagi, selamat tengah hari. Kerana video ini cikgu akan gunakan untuk kelas mengikut jadual terbaru kan. Ada 3 akik kelasnya yang di sebelah pagi, ada 3 baiduri di sebelah petang. Jadi jadual dah berbeza sekarang ni. Okey, pembelajaran kita diteruskan dengan menggunakan jadual terbaru. Jadi diharap pelajar bersiap sedialah. Okey, seawal 7.30 dah bermula kelas. Dan ada yang berakhir sehingga pukul 3 petang kan. Okey, mengikut kelas masing-masing. Apapun pembelajaran PDPR kita tetap diteruskan seperti biasa. Okey ya, jadi untuk kelas tingkatan 3 pada minggu ini kita akan masuk ke subtopik yang terakhir bagi bab 1 berkaitan graf kita ini, iaitu objektif yang ingin kita capai pada minggu ini ialah mentafsirkan jadual graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Okey. Jadi minggu ini kita akan belajar mentafsir. Konsep tafsiran ini hampir sama lah kan, hampir sama dengan konsep dalam bahasa Melayu yang selalu kamu buat di dalam bahagian rumusan tu lah, lebih kurang macam tu juga. Okey. Okey, baiklah. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey ya, jadi cikgu harapkan para pelajar kalau kelas yang melibatkan di sebelah pagi, sila bangun awal dan siapkan diri untuk persediaan memulakan kelas PDPR. Dan kalau kelas yang pada di lewat petang pula, jangan sampai tertidur balik pula nah. Bersiap sedialah untuk meneruskan pembelajaran. Karena kalau kamu menangguhkan setiap kelas, penangguhan dengan notanya, dengan latihannya, lama-lama kamu akan ketinggalan dan tercicir daripada pembelajaran semasa. Okey. Jadi bila exam nanti, bila dah masuk sekolah nanti, bila dah ada exam, tak dapat menjawab dengan baik. Jadi cikgu harapkan para pelajar sentiasa bersedia lah kan dengan situasi yang kita hadapi sekarang ni. Okey, baiklah. Jadi ya, untuk yang sebelum ini kita telah melengkapkan tajuk-tajuk pembelajaran kita berkaitan graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Dan berdasarkan hasilan graf yang telah kita buat itulah kita akan melakukan tafsiran. Okay? Tafsiran ni mudah saja, iaitu kita menceritakan semula apa yang terdapat di dalam graf tu ke dalam bentuk ayat. Okay? Menceritakan semula saja. Tetapi untuk menceritakan semula segala perkara berkaitan dengan graf itu, ada kaedahnya yang perlu kita gunakan. Okay? Jadi kita tengok dalam slide yang cikgu paparkan ini. Yang pertama ialah langkah-langkah mentafsir jadual graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Bagaimanakah langkahnya? Langkah yang pertama ialah kamu mesti perhatikan tajuk. Okay? Kenal pasti tajuk dahulu. Apakah tajuk jadual, tajuk graf itu. Okay? Bila kita dah kenal pasti tajuk, okay, perhatikan maklumat di dalam jadual. Okay, kita analisis data apakah yang dipaparkan dalam jadual itu berdasarkan tajuk. Okay? Ataupun kalau ke graf kita perhatikanlah apakah datanya. Okay, untuk graf pula kita perhatikan paksi menegak dan paksi mendatar. Apakah label yang ditunjukkan pada paksi, kedua-dua paksi itu. Kemudian kenal pasti dan huraikan nilai maksimum dan nilai minimum data. Okay? Kita kena pasti dulu berapakah nilai minimum, berapakah nilai maksimum. Kerana itu kita akan huraikan di dalam tafsiran kita nanti. Kemudian huraikan aliran perubahan data graf garisan mudah. Okay? Untuk graf garisan mudah lah kita huraikan aliran perubahan data tu. Okay? Sama ada perubahan itu menunjukkan peningkatan ataupun penurunan. Begitulah
contohnya kan. Nanti kita akan tengoklah dalam contoh tafsiran itu. Okey, huraikan isi tersirat berdasarkan data. Okey, inilah salah satu konsepnya. Dalam konsep tafsiran ni dia ada satu isi tersurat, isi tersirat dan juga rumusan. Okay. Isi tersirat ni lah yang selalunya mengganggu pelajar untuk melakukan tafsiran yang baik kan. Kadang-kadang isi tersirat yang diberikan oleh pelajar tu, nak kata macam mana isi tersirat dia tu selalunya kadang-kadang tidak relevan, tidak rasional, tidak boleh diterima oleh akal. Yang pelik-pelik dibaginya isi tersirat. Okey. Isi tersirat mestilah yang rasional lah kan, berdasarkan data dalam jadual ataupun graf tu. Jangan pula kita pergi mengapu tulis isi tersirat yang tak berkaitan dengan graf kan. Kadang-kadang ada pelajar yang buat begitu. Okey, jadi itu mengganggu pemarkahan. Kerana apa? Selalunya dalam exam ni, di dalam bahagian B, soalan peperiksaan kamu, bahagian B memang selalunya keluar berkaitan tafsiran. Okey. Okey, dan akhir sekali buat rumusan secara keseluruhan. Selalunya bahagian ni rumusan berada di perenggan terakhir. Okey, jadi kita tengoklah bagaimanakah. Okey, ini salah satu ringkasan perkara penting semasa mentafsir data. Okey, untuk jadual kita kena lihat berkaitan dengan jumlahnya. Jadi kita perlu tekankan dalam tafsiran. Nilai maksimum, nilai minimum, nilai purata. Okey, kiranya dikehendaki. Tapi selalunya tidak diletakkanlah. Okey. Okey, graf bar mudah, butir-butir pada paksi mendatar, butir-butir pada paksi menegak, bar-barnya, nilai maksimum, nilai minimum. Okey, yang perlu ditekankan di dalam tafsiran graf bar mudah. Kalau graf garisan pula, butir-butir pada paksi mendatar, butir-butir pada paksi menegak, titik-titik yang menyambungkan garisan, nilai maksimum dan minimum, nilai purata. Julat. Okey, julat ni ialah perbezaan nilai tertinggi dan nilai terendah. Itu adalah julat. Okey ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana jadual tafsiran bagi jadual. Okey, ini adalah datanya. Jadual, okey, yang pertama langkahnya sama, kita lihat dahulu tajuknya, jadual cara-cara pelajar tingkatan 3 wibawa datang ke sekolah. Itu tajuk dia. Kemudian langkah seterusnya kita kaji nilai maksimum dan nilai minimum. Okay, kita tengok berdasarkan ini. Okey, cara pelajar datang sekolah, ada bas, ada berjalan kaki, bas awam, basikal, motosikal, kereta. Nilai maksimumnya ialah 9 dan nilai minimum ialah 1. Jumlah keseluruhan 30. Okey, selepas selesai kita mengkaji jadual, kita pun mulakanlah tafsiran kita. Okey. Perenggan pertama. Okay. Perenggan pertama selalunya kita akan menyebutkan tajuk jadual tersebut. Okey, contoh macam ni dia kata buat dalam ayat. Jadual di atas. Okey, kalau jadual tu berada di atas saja kan. Kalau tak jadual tu bukan berada di atas, kita tulis jadual menunjukkan, dah boleh memadai kan. Ataupun kalau jadual tu ada nama, jadual 1+1, kita letaklah jadual 1+1 tunjukkan. Okey. Kalau tak ada, kita tulis macam nilah. Jadual di atas menunjukkan cara pelajar tingkatan 3 di bawah datang ke sekolah. Okey, itu tajuk dia. Iaitu menaiki bas sekolah dan bas awam, jalan kaki, berbasikal, membonceng motosikal dan menaiki kereta. Ini perenggan pertama, dia khususkan untuk menceritakan semula saja kan tentang apakah yang dipaparkan dalam jadual itu. Okey. Perenggan pertama. Kadang-kadang nanti kita tengok contoh dalam buku teks pula macam mana kaedah tafsiran dibuatkan. Okey, seterusnya bila dah siap menceritakan tentang tajuknya, okey, perenggan kedua ialah maklumat berkaitan isi tersurat. Isi tersurat senang je lah, kita ceritakan balik je kan. Berapa orang naik bas sekolah, berapa orang bas macam tu saja. Okey, kita tengok contoh dia. Cara datang ke sekolah yang melibatkan paling ramai, okay, nilai maksimum ni kan, paling ramai ialah dengan bas sekolah. Iaitu 9 orang, okay, cerita balik saja. Cara kedua tertinggi dengan berjalan kaki seramai 7 orang, diikuti menaiki bas awam iaitu seramai 4 orang, berbasikal seramai 4 orang. Dan membonceng motosikal seramai 3 orang. Cara yang paling sedikit, okay, nilai minimum tadi tu adalah dengan menaiki kereta iaitu seorang saja. Okay. Dalam perenggan kedua ini ialah isi tersurat iaitu menceritakan semula saja tetapi menekankan kepada aspek nilai maksimum dan nilai minimum. Perenggan seterusnya, okay, perenggan ini ialah menekankan tentang isi tersirat, okay, isi yang tidak ada di dalam jadual tetapi kita kena keluarkan isi itu dengan sebab-sebab yang relevan, yang rasional, okay, yang boleh diterima. Okay. Kita tengok macam mana dia ceritakan.
Ramai pelajar yang menaiki bas dan kereta disebabkan faktor lokasi rumah mereka yang terletak lebih jauh dari sekolah. Itu isi tersirat pertama. Dia kata kenapa ramai yang naik bas dengan kereta sebab rumah jauh dari sekolah. Manakala pelajar yang berjalan kaki adalah kerana jarak kawasan perumahan yang berhampiran dengan sekolah. Itu isi tersirat yang kedua. Kenapa ramai jalan kaki juga? Kenapa ada yang jalan kaki? Kerana rumah dekat dengan sekolah. Selain itu, terdapat pelajar yang berbasikal dan memunci motosikal kerana lokasi rumah mereka terletak tidak begitu jauh dari sekolah. Jarak yang sederhana. Isu isi tersirat. Menceritakan perkara yang tidak nampak dalam jadual, kita kena berikan sebab-sebabnya. Dan perenggan terakhir ialah rumusan secara keseluruhan. Kesimpulannya, rumusan. Kesimpulannya, pelajar tingkatan 3 di bawah menggunakan pelbagai cara untuk datang sekolah. Menaiki bas merupakan cara paling utama. Manakala menaiki kereta adalah cara yang paling kurang digunakan oleh mereka untuk datang sekolah. Jadi lengkaplah tafsiran untuk jadual. Perenggan pertama menceritakan tajuk dan perkara-perkara menunjukkan jadual. Perenggan kedua ialah tentang isi tersurat. Perenggan ketiga isi tersirat dan perenggan terakhir berkaitan kesimpulan. Boleh ya? Kalau terlalu laju, kenalah ulang balik video ni, tengok balik ya. Untuk yang kedua iaitu mentafsir graf Bermuda. Graf Bermuda macam biasalah. Kaedah dia sama. Yang pertama, perhatikan tajuk. Tajuk adalah subjek kegemaran pelajar tingkatan 3 Dahlia pada tahun 2017. Perkara yang kedua ialah lihat label paksi. Y ni paksi menegak, bilangan pelajar, orang. Paksi X pula, paksi mendata ialah subjek kegemaran. Kemudian kita perhatikan warna ni ialah bahasa, sains, matematik, geografi, sejarah. Kemudian kita tengok pula nilai. Nilai paling maksimum subjek kegemaran bagi 3 Dahlia ni, nilai paling maksimum ialah subjek apa ni? Warna ni. Subjek sains. Dan subjek yang paling tidak digemari oleh pelajar 3 Dahlia ni ialah sejarah. Sejarah tidak digemari. Kenapa pula tu ya? Nanti kita akan tengok kenapa dia bagi sebab. Kenapa sains yang diminati, kenapa sejarah yang tidak diminati. Kita tengok contoh tafsiran graf Bermuda ini. Perenggan pertama macam kita kata tadi, menceritakan semula tentang graf sahaja. Dan dalam graf Bermuda ni, perenggan pertama tu dia terus masukkan isi tersuratnya tentang jumlah-jumlah maksimum dan minimum tu terus dia masukkan di dalam perenggan pertama ni. Kita tengok. Ini dia kata rajah pula kan. Patutnya janganlah guna kalau lah jadual ni dia ada tajuk rajah kan, kita boleh sebut rajah. Tapi kalau kita ada tafsir graf ni, kita tak graf lah. Graf yang tukar ayat maksudnya graf di atas menunjukkan subjek kegemaran pelajar tingkatan 3 Dahlia. Itu tajuk dia. Titik. Subjek yang mencatatkan bilangan pelajar yang tertinggi ialah subjek sains. Itu ialah nilai maksimum. Terus dia sebut nilai maksimum dahulu. Iaitu seramai 9 orang. Diikuti dengan subjek matematik iaitu seramai 8 orang. Subjek bahasa iaitu seramai 7 orang. Dan subjek geografi iaitu seramai 5 orang. Subjek yang mencatatkan bilangan pelajar yang paling rendah adalah subjek sejarah iaitu 3 orang. Nilai. Apakah nilai ini? Nilai ini ialah nilai minimum kan, subjek sejarah 3 orang. Perenggan pertama menceritakan tentang isi tersurat. Perenggan kedua menceritakan tentang isi tersirat, memberi sebab tentang nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kita tengok macam mana diceritakan. Ramai pelajar memilih subjek sains sebagai subjek kegemaran kerana banyak aktiviti dan eksperimen yang dilakukan dalam makmal menarik minat pelajar untuk mengetahui hasil dan kesimpulan eksperimen. Itu dia bagi sebab. Kenapa subjek sains paling tinggi? Sebab pelajar tertarik dengan eksperimen, meneroka. Sebab itu pelajar ramai minat sains katanya. Lepas tu sejarah pula dia bagi sebab. Subjek sejarah pula kurang digemari kerana subjek ini kekurangan aktiviti di luar kelas. Itu dia bagi sebab. Kenapa kurang digemari? Kerana kurang aktiviti. Dia bagi sebab untuk isi tersirat. Dan perenggan terakhir ialah kesimpulan. Rumusannya ialah kesimpulannya pelajar 3 Dahlia lebih minat atas aktiviti yang dijalankan. Subjek sains merupakan subjek yang paling digemari, dan subjek sejarah merupakan subjek yang paling kurang digemari oleh mereka. Itu saja. Tafsiran graf mudah. Isi tersurat perenggan pertama, isi tersirat perenggan kedua dan kesimpulan perenggan ketiga. Ringkas saja. Kalau kita tengok perbandingan di sini untuk
mentafsir graf bermudah cuma 3 perenggan, tetapi kalau jadual tadi dia buat 4 perenggan kan. Okey, perenggan pertama lain, perenggan kedua baru dia mula tersurat. Okey, itu perbezaannya. Tapi untuk kita nanti hari ini latihannya kita akan buat tafsiran graf bermudah lah ya. Okey, berdasarkan graf yang kita telah bina hari itu, iaitu graf tentang cara pelajar 3 akik dan 3 baituri 2021 datang sekolah. Cikgu lupa tajuk. Jadi kita akan guna graf yang kamu dah bina tu untuk tafsiran hari ini. Okey, apa-apa kita teruskan dulu dengan contoh tafsiran yang seterusnya, baik itu bagi graf garisan mudah. Okey, macam biasa langkahnya sama juga, perhatikan dulu tajuk. Langkah pertama, apakah tajuk graf garisan mudah ini? Keuntungan syarikat beta dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Syarikat beta jual apa? Jual ikan. Ikan beta. Okey, kita tengok pula. Kemudian kita kajilah paksi menegaknya apa, keuntungan RM dalam unit ribu kan. 10,000. Okey, paksi mendatar dari tahun 2013 hingga 2017. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimumnya ialah dalam sekitar 80 berapa ya? 86, 87 nya tu kan. 87,000 nya tu lah something. Kan, dan nilai maksimum ialah pada tahun 2017 dan nilai minimum ialah tahun 2015. Okey. 60 berapa ni? 63 ni lah something kan. Okey, kita tengok contoh tafsiran ya. Tapi kalau untuk kamu nak tafsir, kamu kena pasti nilai sebenar lah kan. Okey. Okey, contoh tafsiran graf garisan mudah. Ini dia contohnya. Perenggan pertama, isi apa perenggan pertama? Isi tersurat. Okey, ceritakanlah. Rajah di atas, rajah juga kita guna ayat lah kan. Graf di atas menunjukkan keuntungan yang diperolehi oleh syarikat beta dari tahun 2013 hingga 2017. Itu ialah tajuk graf garisan mudah. Kemudian ayat seterusnya, keuntungan yang tertinggi dijana pada tahun 2017. Okey, nilai maksimum iaitu sebanyak 87,000 dia kata. Okey. Ni dia ada nilai tepat lah sebab dia dah jadual kan. Tapi dia tak paparkan dalam nilai, dia cuma paparkan graf saja. Kalau rujuk jadual ada nilai sebenar. Okey. Dan kedua tertinggi adalah pada tahun 2016 iaitu sebanyak 80,000. Keuntungan paling sedikit adalah pada tahun 2015 iaitu sebanyak 63,000. Okey, kamu tengok dalam ni dia cuma ceritakan untuk 3 tahun saja. Paling tinggi maksimum, kemudian kedua tertinggi dan nilai minimum. 2015 63,000. Dia tak ada lah ceritakan kesemuanya kan, daripada tinggi, kedua tertinggi, ketiga, tak ada. Dia cerita 1, 2, 3 saja. Dia tak ambil semua kan. Kalau nak letak semua pun tak ada masalah ya. Kalau belajar tak ada masalah nak letak semua. Daripada tahun ke tahun nak letak sampai ke minimum tak ada masalah juga. Okey, perenggan yang kedua ialah isi tersirat. Macam mana dia kata, syarikat beta adalah sebuah syarikat yang baru dan memerlukan pengurusan yang cekap dalam pengeluaran dan jualan bagi menjana keuntungan yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah keuntungan yang dijana oleh syarikat beta disebabkan oleh peningkatan permintaan pengguna terhadap pengeluarannya dan pengurusan yang semakin cekap. Itu isi tersirat dia kata. Kenapa berlaku peningkatan bermula daripada tahun berapa? Bermula tahun 2015 baru bermula peningkatan sebab dia adalah syarikat yang baru beroperasi, jadi dia baru belajar cara meningkatkan operasi, barulah daripada 2015 baru berlaku peningkatan mengikut isi tersirat yang digambarkan. Kemudian kesimpulan di perenggan akhir, secara keseluruhannya syarikat beta bukan sebuah syarikat yang memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi semakin cekap dalam urusannya. Okey, dia bagi sebuah rumusan yang ringkas. Jadi kalau macam ni pun sudah memadai untuk melakukan rumusan yang ringkas untuk graf garisan mudah. Dan seterusnya untuk graf gabungan pula tafsiran dia sama. Langkah yang pertama kita lihat dahulu tajuk dia adalah jumlah hujan dan min suhu bulanan di Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2017. Kemudian kita lihatlah apakah pada paksi menegak di sebelah kiri ini ialah hujan dalam milimeter dan di sebelah kanan pula ialah suhu darjah Celsius. Okey. Tapi graf gabungan ni dia tak tunjukkan graf garisannya, dia tak masukkan. Dia hanya masuk graf bar. Jadi graf ni tak lengkap. Jadi macam mana kita nak lihat nilai ni kan? Memang tak ada. Cikgu scroll pun dia tak keluar. Jadi, sepatutnya ada garisan di sini kan sebab graf gabungan. Okay, kita kajilah satu persatu. Okay, untuk hujan dahulu berapakah nilai pada bulan berapa?
Mac dan April nilai maksimum kan. Berapa dia punya jumlah tu? 28 something tu kan. Dan graf garisan pula tak dipaparkan. Okay? Jadi kita tengok kepada rumusannya terusnya kan. Okey, rajah di atas menunjukkan jumlah hujan dan min suhu bulanan di Riyadh, Saudi Arab Saudi pada tahun 2017. Okey, itu tajuk dia. Didapati hujan paling tinggi dicatatkan pada bulan Mac dan April. Okey, itu ialah hujan yang paling maksimum, iaitu 28 mm. Okey, dia sebut nilai maksimum dia. Manakala tiada hujan langsung pada bulan Jun, Julai, Ogos dan September. Okey, tiada hujan. Bagi min suhu pula, dia kata paling minimum yang tak ada hujan kan. Tak ada hujan langsung, paling minimum dia. Untuk graf hujan, untuk graf suhu pula, bagi min suhu pula, suhu yang paling tinggi direkodkan adalah pada bulan Julai. Okay? Kita tak ada graf garisan tu, dia tak masukkan dalam paparan tu. Jadi kita baca pada tafsiran saja kan, suhu yang paling tinggi direkodkan pada bulan Julai. Kenapa pada Julai? Pada bulan Julai kan kita nampak tak ada hujan kan, mesti suhu dia tinggi lah. Iaitu 35 darjah Celsius, manakala suhu yang paling rendah dicatatkan pada bulan Januari iaitu 14 darjah Celsius. Okey. Itu contoh isi tersurat pada perangan pertama. Perangan kedua boleh diberi sebab kenapa hujan maksimum bulan tu, kenapa hujan minimum bulan tu, kenapa suhu maksimum bulan tu. Okey, diberi sebab, kita bacalah. Taburan min suhu Riyadh didapati tidak sekata kerana Riyadh mengalami musim panas yang sangat panas, 32 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Tidak sekata ni hampir tidak samalah, graf garisan tu akan berlaku peningkatan kan. Kalau garis tu dia akan naik tinggi, turun terlalu drastik. Okey. Dan musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 16 darjah Celsius. Okey. Riyadh juga menerima jumlah hujan ni maksudnya. Okey. Tafsiran dia pun tak lengkap. Okay. Riyadh juga menerima jumlah hujan yang sedikit, iaitu hujan tahunan kurang daripada 250 mm. Okay. Hal ini disebabkan oleh faktor kedudukan Malaysia yang berada di zon panas yang mengalami iklim gurun panas. Tafsiran gerah ni pun tak tepat ya, berdasarkan slide. Patutnya hal ini disebabkan oleh faktor kedudukan Riyadh lah, Arab Saudi ya, bukan Malaysia. Aduh. Okay, cikgu pun tak boleh ubah slide ni kerana slide ni telah dikunci, di lock. Tapi cikgu boleh beritahu kamu tentang kesalahan yang dibuat. Okey, oleh faktor kedudukan Riyadh Arab Saudi yang berada di zon panas, okey, yang mengalami iklim gurun panas. Itu betul lah. Dia pilih tak Malaysia pula. Apalah dia buat. Dia mungkin tersilap menaik lah kan. Okey. Tapi cikgu dah betulkan kepada kamu, jadi kamu lebih maklum lah. Okey, itu ialah isi tersirat yang diberikan dan rumusannya dia letak kesimpulannya. Jumlah hujan bulan Riyadh adalah sedikit dan terdapat musim kering atau ketiadaan hujan yang nyata. Okey, dia bagilah iaitu pada bulan apa tadi, pada perangan pertama disebut dia kan, Jun, Julai, Ogos, September, tiada hujan langsung. Okey. Namun suhu setempat adalah tidak sekata sepanjang tahun. Okey, sebab apa? Dia sebut kata di sini kan, okey. Dia kata tadi suhu tidak sekata. Okey. Dia ulang balik lah sini pada bahagian rumusan. Okey. Itulah konsep melakukan tafsiran bagi jadual graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Okey, kalau rasa pening tengok slide ni, kita balik kepada buku teks kita. Buku teks kita boleh rujuk kerana buku teks pun ada dengan kamu, jadi paparan yang kamu boleh lihat. Okey, untuk tafsiran ini kamu terus pergi ke buku teks kamu, iaitu di muka surat. Surat berapa Okey, muka surat 14. Okey, mentafsir jadual graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Okey, ini dia langkah untuk mentafsir. Okey. Kita baca langkah. Tafsiran perlu dibuat untuk memahami data dalam jadual graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Tafsiran dapat membantu untuk mengembangkan data secara terperinci. Okey. Okey, langkah untuk mentafsir jadual graf bar mudah, graf gabungan adalah seperti berikut. Okey, samalah konsep dia. Perhatikan tajuk, perhatikan maklumat dalam jadual, perhatikan pasti menegak dan pasti mendata, kenal pasti dan huraikan nilai maksimum dan minimum data, huraikan aliran perubahan data bagi graf garisan mudah, huraikan isi tersirat berdasarkan data, buat rumusan secara keseluruhan. Okey. Jadi untuk bahagian ni yang cikgu highlightkan ni, cikgu nak kamu salin ya. Okey, kamu salin dalam buku nota latihan kita tu, salin bahagian ni.
Okey, tengoklah dalam ni ada contoh. Okey, contoh ni sama, lebih kurang sama je macam dalam slide yang cikgu paparkan tadi kan. Okey, ni contoh tafsiran jadual dia ada 1, 2, 3, 4 perenggan. Okey, perenggan pertama, perenggan kedua isi tu surat, perenggan ketiga isi tersirat, perenggan keempat rumusan. Okey, kamu boleh baca sambil rujuk kutip kamu tu nanti. Ini graf bar mudah tadi ni. Tafsiran dia, ini tajuk dia lain kan. Okey, tengok tajuk ke sukan kegemaran murid. Tadi untuk yang dalam slide cikgu tu ialah subjek kegemaran murid kan. Ini sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 alfa pada tahun 2016. Okey, lihat paksi dia menegak, paksi mendatar, lihat nilai maksimum, lihat nilai minimum. Okey, kemudian buat tafsiran. Perenggan pertama ialah tersurat, menceritakan semula saja kan. Sebut tajuk, kemudian sebut jumlah. Berapakah jumlah? Okay, kenapa dia sebut rajah 1+1? Kan kamu nampak di sini kan, dia bagi nama graf ni rajah 1+1. Sebab itulah dia boleh sebut rajah 1+1. Tapi kalau tak ada tulis rajah ni, kita kena sebut graf lah kan. Graf menunjukkan sukan gemaran macam tu. Kalau dia ada namakan graf itu dengan rajah, kita boleh sebut lah. Okay, rajah 1+1 menunjukkan sukan gemaran murid lelaki tingkatan 3 alfa. Okay, sebut tajuk. Kemudian sebutlah maksimum dahulu berapa, okay, bola sepak berapa orang, lepas tu sukan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang nilai minimum sukan yang catat bilangan murid Farindah ialah sepak takraw, iaitu 5 orang. Okay, isi tersurat. Isi tersirat. Tu boleh cerita kenapa bola paling ramai. Okay, dia sebut ni. Dilatih oleh guru yang pengalaman. Lepas tu takraw pula dia bagi sebab kenapa kurang. Kurang digemari kerana sukan ini agak sukar dimainkan. Macam tu pula. Kesimpulan dia sebutlah. Sukan bola sepak merupakan sukan paling digemari. Sepak takraw sukan yang paling kurang digemari. Macam tu je rumusan dia kan, nampak. Kalau tafsiran graf garis pula, okey. Tengok tajuk, guna tenaga dalam sektor ekonomi Malaysia dari tahun 2010-2014. Okey, paksi menegak, apa dia datanya, paksi mendatar, apakah datanya. Lihat nilai maksimum 2014, nilai minimum 2010. Kemudian dia pun mulakanlah tafsiran kan. Okey, tafsiran dia perenggan pertama isi tersurat, perenggan kedua isi tersirat, memberi sebab kenapa nilai maksimum dan nilai minimum. Perenggan terakhir rumusan, sama saja konsepnya. Okey, kamu baca sendirilah yang ni, okey. Jadi masa yang ada nanti baca, kelas kita pun lama kan. 120 minit. Okey, 1 jam 30 minit, 3 waktu berterusan. Okey, graf gabungan pun sama boleh baca. Okey, graf gabungan lebih panjang lah sebab dia melibatkan dua data kan, data hujan dengan data suhu. Jadi lebih panjang. Perenggan pertama isi tersurat, perenggan kedua isi tersirat, perenggan terakhir rumusan. Okey, boleh ya? Okey, jadi kerja tugasan kamu macam cikgu sebutkan tadi, yang pertama buatkan nota yang ni dulu, salin semua ni cikgu highlight kan. Okey, sampai sini, dari sini sampai sini salin. Kemudian untuk melakukan tafsiran hari ni, cikgu nak kamu lihat balik graf bar mudah yang telah cikgu bagi latihan untuk kamu siapkan pada awal dahulu ni. Iaitu tajuk dia kalau tak silap cikgu ialah berkaitan dengan cara pelajar 3 akik dan 3 baiduri 2021 datang ke sekolah kan. Graf tu lah. Jadi berdasarkan graf tu, cikgu nak kamu buat tafsiran. Okay, perenggan pertama kamu sebut dulu kan. Graf, okay, tulis tu. Tafsiran graf bar mudah. Okay, perenggan pertama. Graf bar mudah menunjukkan maklumat berkaitan cara pelajar 3 akik dan 3 baiduri 2021 datang ke sekolah. Okay, lepas tu sebutlah. Cara pelajar datang sekolah yang paling tinggi apa dia? Kamu tengoklah graf balik kan, apa paling tinggi. Kemudian diikuti apa pula sampailah yang paling minimum, cara apa yang paling ini, berapa orang. Macam tu. Lepas tu graf perenggan kedua bagi isi tersirat. Okay? Kalau nilai maksimum tu, kenapa ramai pelajar datang dengan cara tu. Kemudian nilai minimum pula bagi sebab kenapa ramai pelajar datang dengan cara tu. Jangan pula bagi isi-isi yang tak rasional kan untuk isi tersirat. Contohnya kata, ramai pelajar suka berjalan kaki ke sekolah kerana ingin melakukan senaman di awal pagi. Memang isi itu sesuai tapi tak boleh diterima lah kan. Kita kena bagi sebab yang sesuai lah. Contohnya, ramai pelajar memilih untuk datang ke sekolah dengan berjalan kaki kerana kebanyakan pelajar 3 akik dan 3 baiduri tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah. Contohnya lah, kalau berjalan kaki ialah cara pelajar datang yang paling tinggi.
Tapi kalau cara belajar datang tu ialah menggunakan motosikal ke kereta, kamu kena bagi sebab lah. Kenapa kan? Kalau naik motor mungkin nak mengelakkan masalah kesakan lalu lintas ke, cepat sampai ke. Okay? Ataupun naik kereta, sebab apa naik kereta? Sebab datang dengan ibu bapa, ibu bapa menghantar sambil sama laluannya untuk pergi ke kerja kan, dia datang bapa yang datang dengan kereta. Kena bagi sebab lah kenapa nilai maksimum itu ramai pelajar datang dengan cara tu, dan nilai minimum tu kenapa pula pelajar datang dengan cara tu. Okay? Berpandukan graf Bermuda yang telah kamu lukis, iaitu cara pelajar 3 Akik dan 3 Baiduri 2021 datang sekolah. Rujuk balik graf yang telah kamu bina itu dan lakukanlah tafsiran. Okay, jadi bila dah lengkap tafsiran dengan nota tu, macam biasalah, PM-kanlah jawapan kamu itu kepada cikgu untuk cikgu ambil sebagai evidence kamu. Okay? Jadi kehadiran kamu ke kelas PDPR ni amat penting kerana bermula pada minggu ini, pelajar-pelajar yang tidak melibatkan diri dalam kelas PDPR yang tidak hadir akan diberi demerit, manakala yang menunjukkan kehadiran yang baik akan diberikan merit. Okey, markah untuk kelakuan yang baik. Yang tak hadir akan berhadapan dengan tindakan disiplin. Okey, jadi pesan-pesanlah kepada rakan-rakan yang lain tu masuk ke kelas PDPR ni untuk bersama-sama dengan kita secara berterusan. Okey, baiklah, jadi macam biasa untuk kehadiran kita pada minggu ini, cikgu akan bagikan link untuk kamu isi nanti. Okey, jadi kamu akan masukkan kehadiran kamu pada link tersebut. Okey, jika ada apa masalah boleh maklumkan kepada cikgu, PM cikgu di dalam grup kita. Okey, apa-apa soalan boleh tanya dalam grup kita untuk kelas kita sepanjang masa 1 jam 30 minit ni. Okey, baiklah, cikgu rasa itu saja untuk penerangan cikgu. Jadi kamu teruskanlah dengan tugasan yang cikgu telah berikan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.